Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Politeknik Port Dickson kepada semua pelajar-pelajar baharu semester 1 sesi Disember 2020. Saya, Encik Hairul Samsul bin Isnin, Pegawai Hal Ehwal Pelajar bagi Unit Sahsiah dan Disiplin Politeknik Port Dickson akan memberi taklimat mengenai peraturan-peraturan am Politeknik yang wajib dipatuhi oleh semua pelajar-pelajar Politeknik Port Dickson. Peraturan am Politeknik merujuk kepada Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976 sebagaimana pada 1 November 2012. Semua siswa-siswi Politeknik Port Dickson tertakluk di bawah Akta 174. Akta 174. Peraturan Politeknik adalah tertakluk kepada Akta 174. Buku panduan dan peraturan am pelajar adalah peraturan kecil yang merujuk kepada Akta 174. Akta 174 termaktub dalam Undang-Undang Malaysia versi atas talian teks cetakan semula yang dikemas kini. Perkara penting yang pelajar-pelajar perlu tahu mengenai Akta 174. Semua staf ataupun pensyarah berhak membuat teguran kepada pelajar serta menyemak dan menyimpan kad pelajar sekiranya pelajar melakukan kesalahan yang termaktub dalam Akta 174. Sekiranya pelajar-pelajar melakukan kesalahan, notis denda terus atau tindakan tata tertib akan dikeluarkan kepada pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan. Semua pensyarah boleh mengeluarkan notis denda terus sekiranya pelajar didapati melakukan kesalahan-kesalahan yang termaktub di dalam Akta 174. Baiklah, saya akan pergi kepada etika pemakaian pelajar lelaki dahulu. Etika pemakaian pelajar sangat-sangat dititik beratkan di Politeknik Port Dickson. Okey, baiklah, pakaian ke kuliah. Kamu dibenarkan pakai t-shirt, pakai baju kemeja, pakai baju bengkel, pakai baju korporat, pakai baju kebangsaan. Tetapi perlulah mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Untuk pelajar lelaki, bagi kesalahan rambut, pelajar-pelajar tidak dibenarkan berambut panjang. Untuk rambut lelaki, rambut depan tidak melebihi paras kening mata kamu. Rambut tepi ataupun sideburn kamu tidak boleh terlalu panjang dan perlulah dinipiskan. Rambut belakang tidak melepasi paras kepala ataupun berekor. Dan rambut atas kamu tidak dibenarkan panjang melebihi 5 cm. Baiklah, bagi baju, pemakaian baju pelajar. Baju pelajar boleh dipakai tetapi berkola. Sama ada kamu nak pakai baju t-shirt, pastikan berkola. Baju round neck tidak dibenarkan. Dan baju t-shirt berkola, pastikan baju-baju tersebut tidak mengandungi tulisan-tulisan lucah ataupun tulisan-tulisan parti-parti politik. Itu tidak dibenarkan. Bagi tali pinggang pelajar perlulah yang berkepala ataupun bakalnya kecil sahaja. Bakal-bakal yang besar tidak dibenarkan. Seluar, untuk seluar pelajar dilarang memakai seluar jeans. Seluar-seluar pattern jeans ataupun poket-poket tampal juga tidak dibenarkan. Pelajar dibenarkan memakai hanya seluar slack, kain licin ataupun kain cotton sahaja. Baiklah, itu seluar. Seluar yang berfashion pun tidak dibenarkan. Seluar yang terlalu ketat dikira berfashion. Rambut juga, sebelum saya terlupa, rambut kamu berfashion, bergarisan, punk, skin dan lain-lain sekali tidak dibenarkan. Rambut perlulah disikat dengan kemas.
Baiklah, kita balik pada seluar. Seluar pelajar. Pastikan seluarnya kemas dan pakaian mestilah ditain. Baju dimasukkan ke dalam seluar sekiranya memakai t-shirt ataupun kemeja. Yang seterusnya, kasut pelajar lelaki tidak dibenarkan memakai selipar. Selipar tidak dibenarkan, wajib memakai kasut bertutup sepenuhnya. Okey, untuk ke bengkel, bagi pelajar-pelajar kejuruteraan, kamu diwajibkan memakai kasut bengkel ataupun safety shoes. Kamu boleh beli di koperasi ataupun kamu dah termaktub dalam pembelian koperasi kamu. So setiap kali masuk ke bengkel, pakaian kamu kasut mesti pakai kasut safety shoes. Dan juga setiap kali masuk ke bengkel, mesti pakai baju bengkel. Bila kamu pakai baju bengkel, pastikan dalam kamu memakai pakaian seperti t-shirt. Jangan hanya pakai baju bengkel sahaja. Okey? Kemudian, rantai, gelang, cincin dan anting-anting tidak dibenarkan sama sekali kamu pakai semasa di kampus. Okey? Cincin boleh digunakan, boleh dipakai tapi satu sahaja. Dan batunya tidak terlalu besar ataupun perhiasannya tidak terlalu besar. Seperti yang saya cakap tadi, keseluruhan pakaian kamu melambangkan kamu punya penampilan sebagai pelajar. Kad matrik wajib dipamerkan ataupun dipakai seperti yang tertera dalam gambar ataupun slide yang saya berikan. Setiap kali kamu berada dalam politeknik, kamu perlu pakai kad matrik. Kad matrik ini seperti kamu punya kad pengenalan. Kamu tidak dibenarkan memasuki kawasan ataupun premis politeknik sekiranya kamu tidak mempunyai kad matrik. Yang seterusnya. Okey, untuk etika pemakaian pelajar perempuan pula. So ini yang tertera di gambar, pakaian ke kelas, pakaian ke kuliah, pakaian rasmi. Okey, untuk pelajar perempuan, sekiranya non-Muslim, rambut kamu perlulah disisir rapi, diikat supaya apabila kamu melakukan kerja-kerja terutamanya di bengkel-bengkel, rambut tersebut tidak menjadi bahaya kepada kamu. Okey. Kemudian baju, sama juga dengan lelaki, baju tidak ada tulisan-tulisan parti politik ataupun tulisan-tulisan lucah yang berunsur lucah. Okey. Baju kamu mestilah longgar. Jangan pakai baju-baju adik. Baju-baju yang ketat tidak dibenarkan sama sekali. Pakaian kebangsaan mestilah mengikut peraturan yang ditetapkan. Sekiranya pelajar-pelajar non-Muslim yang ingin memakai skirt, skirt kamu mestilah labuh melepasi paras lutut. Tidak dibenarkan terlalu singkat hingga ke paras peha. Kemudian, seluar kamu pastikan kamu memakai seluar yang longgar, bukan seluar-seluar yang ketat. Kasut perempuan pastikan bertutup sepenuhnya dan tidak bertumit. Sekiranya masuk ke bengkel bagi pelajar-pelajar kejuruteraan, kamu juga wajib memakai kasut ataupun safety shoes. Rantai, gelang, cincin dan anting-anting bagi pelajar, kamu dibenarkan pakai tapi tidak terlalu banyak. Cukuplah sekadar kalau gelangnya satu sahaja, cincinnya satu sahaja. Okey, untuk pelajar-pelajar kejuruteraan khususnya kejuruteraan elektrik, ianya sangat bahaya sekiranya kamu pakai barang-barang perhiasan terutamanya emas kerana ia adalah pengalir elektrik yang sangat baik. Baiklah, tindakan yang boleh dikenakan di bawah Akta 174 iaitu notis denda terus. Yang mana kaedah 26A bahagian 2 Akta 174. So, apa perkara yang kamu akan dikenakan notis denda terus? Kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan, pihak politeknik akan kenakan notis denda terus. Yang pertama, penampilan.
Ini yang saya cakap tadi, penampilan kamu yang pertama sekali adalah rambut. Rambut tidak melepasi paras collar. Saya dah bagi tahu tadi, tidak melepasi depannya kening mata kamu. So balik kamu boleh semak semula. Okey. Kemudian kuku. Kuku kamu tidak boleh panjang, tidak boleh berwarna lelaki dan perempuan. Rantai lelaki kamu tak boleh pakai, muslim dan non-muslim. Gelang pun sama, lelaki, muslim dan non-muslim kamu tak dibenarkan pakai. Seluar ketat ataupun denim tak dibenarkan. Skirt atas lutut dan juga kain yang jarang ataupun transparan. Sekiranya kamu lakukan kesalahan-kesalahan ini, notis denda terus akan dikeluarkan kepada pelajar. Okey, ini sama juga macam saman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa seperti polis. Okey, dan bayarannya bukan pihak poli yang terima, tapi kerajaan yang terima. Cuma kamu kena bayar di unit kewangan politeknik dan kamu akan dapat resit pembayaran denda notis tersebut. Yang kedua, kad pelajar. Kad pelajar tidak memiliki ataupun tidak mempamer kad pelajar setiap masa dalam kampus. So ini pun akan dikenakan tindakan notis denda terus. Macam saya cakap tadi, setiap pelajar masuk sahaja dalam premis politeknik, kamu kena pamerkan kad matrik kamu. Sekiranya kad matrik hilang, biasanya pelajar akan bagi alasan, "Cik, kad saya hilang." Sekiranya kad matrik kamu hilang, kamu boleh berurusan di Pejabat Hal Ehwal Pelajar untuk membuat kad matrik yang baru. Dan kamu perlu membayar atas kesalahan kehilangan kad kamu. Okey, baiklah. Kebersihan, merokok tidak dibenarkan sama sekali dalam premis politeknik. Dan kerajaan juga telah mewujudkan satu akta. Kawasan-kawasan premis kerajaan tidak dibenarkan merokok. Sekiranya merokok, boleh dikenakan denda yang lebih besar. Penjara 2 tahun dan maksimum 2,000 denda saman. Okey. So merokok tidak dibenarkan sama sekali di dalam premis kerajaan, terutamanya premis Politeknik Port Dickson. So jejas kebersihan dan kekemasan. Ini kamu tak jaga kebersihan, dah makan dan minum campak, kamu punya sampah merata-rata, padahal di dalam premis Politeknik ni banyak tong sampah yang disediakan. Okey, sama juga di kawasan Kamsis. Sekarang ni kamu duduk di Kamsis. So kebersihan Kamsis juga sangat-sangat penting. Jangan conteng dinding-dinding bilik kamu tu. Sekiranya didapati bersalah, akan dikenakan notis denda terus. Kemudian yang seterusnya, bising. Membuat bising, menerbitkan atau menyebabkan kebisingan pun kita akan denda notis terus kamu. Kebisingan ni contohnya kamu buat parti hari jadi, tak dibenarkan dalam politeknik. Duduk ramai-ramai, sambut birthday kawan ataupun sambut birthday kamu, tak dibenarkan di politeknik. Okey, itu dinamakan sebagai kebisingan. Kemudian penginapan, tidur atau menginap tinggal di bangunan kampus kecuali Kamsis. Mana-mana premis dalam politeknik ni pelajar tidak dibenarkan tidur kecuali di Kamsis. Katalah kamu nak tidur di kelas, tak boleh. Kita tak benarkan, itu bukan kawasan yang sepatutnya kamu tidur. Tidur di Kamsis. Kalau pelajar luar, kena tidur di rumah sewa masing-masing. Kalau pelajar Kamsis, kena berada di bilik kamu selepas pukul 11 malam. So, selepas pukul 11 malam, tiada lagi pergerakan pelajar ke bilik-bilik kuliah. Semuanya berada dalam bangunan Kamsis. Okey. Kemudian, perpustakaan. Tidak patuh arahan. Bising, membuat bising di dalam perpustakaan, mengoyakkan buku ataupun menconteng buku, serta perilaku tidak sopan. Duduk tak sopan, bising, kamu conteng buku, kamu koyakkan buku. So, kita boleh kenakan kamu sebagai bersalah dan notis denda terus akan dikeluarkan. So, ini contoh resit notis denda terus atas kesalahan tata tertib pelajar. Kamu akan dapat notis yang macam ni.
Okey. Setiap mesyuarat boleh kenakan kamu notis dan dia akan keluarkan surat notis denda terus ni. Baiklah, bila kamu dah dapat surat yang macam ni, apa yang perlu kamu lakukan nanti saya akan terangkan kemudian. Okey. Kemudian yang seterusnya, dikenakan tindakan di bawah Akta 174. Notis denda terus. Kaedah 47 dalam kurungan 1 tindakan tata tertib kesalahan lalu lintas. Ini kenderaan pelajar. Okey. Pelajar wajib parkir ataupun parking meletakkan kenderaan di tempat yang dibenarkan saja. Bagi kesalahan meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan, tindakan yang kita lakukan adalah kita akan rantai ataupun klaim kenderaan pelajar tersebut. Tak kiralah sama ada motosikal ataupun kereta. Yang kedua, tiada pelekat kenderaan. Tindakan pihak politeknik kamu tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan kampus. So tak ada pelekat, kamu tidak dibenarkan membawa kenderaan di dalam kawasan politeknik. So yang paling wajib, pelajar semester 1 tidak dibenarkan membawa kenderaan. Kamu tidak dibenarkan membawa kenderaan kerana kamu tinggal di Kamsis. Jadi tiada keperluan untuk kamu membawa kenderaan. Bila kamu dah masuk semester 2 dan tinggal di rumah-rumah sewa, kamu dibenarkan untuk membawa kenderaan. Untuk kenderaan motosikal dan kereta, parking pelajar telah disediakan. Lot parking pelajar telah disediakan dan pelajar tidak dibenarkan sewenang-wenangnya membawa kenderaan di dalam kawasan premis politeknik. So untuk kenderaan motosikal, parking ni di sebelah pondok pengawal. Di sebelah atas tu ada parking pelajar. So kamu kena parking di situ. Untuk motosikal tak dibenarkan masuk langsung di dalam kawasan premis Politeknik Port Dickson. Bagi kereta, kamu dibenarkan bawa dan wajib untuk meletakkan kenderaan kamu di depan bangunan pentadbiran. Itu sahaja kawasan pelajar dan juga di kawasan akademik Jabatan Kejuruteraan di sebelah bangunan pentadbiran. Okey, itu bagi lalu lintas. So sekiranya kamu ataupun anda menerima notis denda, apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama sekali, okey, kamu perlu hadir ke Hal Ehwal Pelajar ataupun HEP sekiranya kamu punya kenderaan dirantai. Okey, sekiranya kenderaan kamu dirantai, kamu kena datang ke Hal Ehwal Pelajar untuk berurusan dengan pegawai Hal Ehwal Pelajar bagi unit sasiah dan disiplin, iaitu saya lah, kamu akan berurusan dengan saya. Okey. Notis hadir didapati melanggar peraturan yang ditetapkan pihak pengawal keselamatan ataupun saya sendiri yang akan klaim kenderaan kamu. Yang kedua, langkah yang seterusnya, rantai akan dibuka ataupun klaim dibuka setelah kamu hadir ke Hal Ehwal Pelajar untuk ambil notis denda terus. Notis tadi yang saya tunjukkan tadi, kertas warna putih tadi. Dan semasa kenderaan kamu dirantai, kita akan lampirkan sekali kad peringatan di depan. Biasanya kita letakkan di wiper kenderaan ataupun kereta. Kalau motor kita letakkan dalam bakul motor lah. Okey, dan kamu akan bawa kad peringatan ni dan notis denda terus ke balai pengawal dan tunjukkan pada pengawal yang kamu dah disabitkan kesalahan dan diberi notis denda terus, dan pihak pengawal keselamatan akan membuka ataupun melepaskan klaim kamu. Yang seterusnya, apa yang perlu kamu buat? Bayaran notis denda terus. Okey. Kamu boleh merayu, kita benarkan kamu merayu, tapi rayuan kamu hanya pada saya sahaja. Sila berjumpa dengan pegawai disiplin Politeknik untuk kes rayuan. Okey. Kemudian setelah diberi pengurangan, kamu kena jelaskan bayaran notis denda terus di unit kewangan. Bukan bayar pada saya, bukan bayar pada Hal Ehwal Pelajar. Kamu pergi di unit kewangan dalam tempoh 10 hari dari tarikh denda dikeluarkan. Okey,
Apa yang berlaku sekiranya selepas 10 hari kamu tak bayar denda tersebut? Kamu akan digantung pengajian secara automatik. Okey, lepas 10 hari tak bayar, kamu akan dikenakan gantung pengajian secara automatik. Tetapi sekiranya kamu bayar, kamu akan dapat resit bayaran. Kamu dah bayar di unit kewangan, unit kewangan akan beri kamu satu resit bayaran. Resit bayaran tersebut, resit bayaran notis denda terus, perlu dikemukakan kepada pegawai disiplin politeknik dalam tempoh 3 hari bekerja, iaitu kena tunjukkan pada saya, kena bawa resit tu pada saya. Okey, dan saya akan key in kamu punya notis denda terus dalam sistem SPMP. Saya yakin kamu akan tahu dalam sistem SPMP nanti. Okey, so bermakna kamu punya kesalahan tu dikira selesai selepas membuat pembayaran notis denda terus. Okey, yang seterusnya, kesalahan-kesalahan lain yang boleh menyebabkan pelajar didenda ataupun dikenakan tindakan tata tertib di bawah Akta 174. Yang pertama sekali, vandalisme. Kos kerosakan akan dinilai oleh pihak maintenance ataupun senggaraan yang dipanggil unit UPPF. Pelaku ataupun pelajar akan menanggung kos kerosakan yang dilakukan. Itu sekiranya kerosakan yang dilakukan boleh dikatakan kecil. Sekiranya besar, kita akan masukkan kamu dalam Mahkamah Politeknik. Okey, yang kedua, keluar kamsis tanpa kebenaran ataupun biasa kamu panggil fly. Okey, kamu akan dikenakan tindakan disingkirkan dari kamsis. Bila kamu dah duduk nanti, bila di kamsis, kamu tak dibenarkan keluar suka-suka. Okey, ada peraturan kamsis, sampai pukul berapa kamu boleh keluar, sampai pukul berapa kamu boleh masuk. Sekiranya kamu didapati bersalah, pihak politeknik akan menyingkirkan kamu daripada kamsis. Yang ketiga, dadah ataupun kes pihak berkuasa sekiranya ditahan secara automatiknya, kamu digantung pengajian. Katalah kamu merempit, tiba-tiba ditahan pihak berkuasa, ditahan untuk siasatan selama 7 hari. So secara automatiknya kamu digantung pengajian. Ataupun kes dadah, kamu ditangkap dan belum disabitkan kesalahan, cuma disuspek kamu untuk siasatan. So secara automatiknya kamu digantung pengajian. Dan sekiranya dijatuhi hukuman oleh pihak mahkamah, secara automatiknya juga kamu akan dibuang daripada institusi ataupun dibuang daripada politeknik. Okey. Yang keempat, sijil cuti sakit ataupun MC palsu. Ini banyak dilakukan oleh pelajar. Sekiranya kamu membeli sijil cuti sakit ataupun MC kamu adalah palsu, kamu akan diserahkan ke PDRM ataupun ke Polis Diraja Malaysia. So ini tindakan yang sangat serius. Okey, kamu memalsukan MC ataupun sijil cuti sakit, kita tidak ada tolak ansur dan kita akan serahkan kamu ke pihak berkuasa. Yang seterusnya, yang kelima, social media. Sekiranya kamu post perkara-perkara yang menjelekkan ataupun perkara-perkara yang mengaibkan, terutamanya mengaibkan diri kamu dan juga mengaibkan pihak Politeknik Port Dickson. So hukuman yang kita berikan, kalau kamu punya post di sosial media tu ringan, kita beri amaran. Sekiranya post kamu tu mengaibkan, kita akan gantung pengajian jika sabit kesalahan. Dan yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Untuk bahagian 2, tata tertib am, larangan am. Seseorang pelajar tidak boleh berkelakuan sama ada di dalam atau di luar kampus secara yang boleh merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi, atau kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan, pegawai atau pekerja institusi, atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam,
atau kepada akhlak kesopanan atau tata tertib. So, kamu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang mengaibkan sama ada diri sendiri, pelajar-pelajar yang lain ataupun kawan-kawan kamu, kaki tangan ataupun pegawai-pegawai politeknik. Kamu tidak boleh mengaibkan mereka. Hukuman tata tertib, kaedah 48. Seseorang yang didapati bersalah atau sesuatu kesalahan tata tertib boleh dikenakan mana-mana satu daripada hukuman yang berikut atau mana-mana dua atau lebih hukuman itu disatukan sekali. Yang pertama sekali, hukuman yang paling ringan adalah amaran. Yang kedua, denda tidak melebihi RM500. Yang ketiga, penggantungan daripada mana-mana daripada atau kesemua kemudahan institusi selama tempoh yang ditentukan. Yang keempat, penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di institusi selama mana tempoh yang ditentukan. Yang kelima, daripada penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan di institusi. Yang keenam, penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan. Dan yang terakhir sekali, dan yang paling besar hukuman yang diberikan adalah pembuangan daripada institusi oleh pihak berkuasa tata tertib. Pihak berkuasa tata tertib ni adalah pihak pengurusan Politeknik Port Dickson ataupun lembaga jawatan kuasa disiplin Politeknik Port Dickson. So, itu sahaja taklimat saya untuk hari ini. Sekiranya kamu ada masalah, kamu boleh datang berhubung di Hal Ehwal Pelajar. Dan saya mengucapkan selamat datang ke Politeknik Port Dickson untuk pelajar-pelajar baru. Semoga menjadi pelajar yang berdisiplin dan bersahsiah tinggi sepanjang mengikuti pengajian di Politeknik Port Dickson. Kami di unit disiplin dan sahsiah Politeknik Port Dickson untuk Jabatan Hal Ehwal Pelajar mengucapkan selamat datang kepada kamu semua. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, sampai di sini sahaja saya punya taklimat berkaitan dengan Akta 174. Sekiranya kamu menghadapi sebarang permasalahan sama ada daripada segi disiplin, daripada segi kebajikan, daripada segi pendaftaran, daripada segi pinjaman, kamu boleh datang ke pejabat Hal Ehwal Pelajar bermula daripada pukul 8 sehingga pukul 5 waktu pejabat. Dan hari Isnin hingga Jumaat. Okey, sebarang permasalahan, kamu boleh datang berurusan di pejabat Hal Ehwal Pelajar. Kami di pihak Politeknik ataupun lebih khusus di pihak Jabatan Hal Ehwal Pelajar sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada pelajar-pelajar baru sesi Disember 2020 dan selamat menempuhi alam pembelajaran sebagai siswa dan siswi di Politeknik Port Dickson. Semoga kamu berjaya sehingga menamatkan pengajian di Politeknik Port Dickson. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.